Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi Sains Tingkatan 1, Bab 1, Pengenalan kepada Penyiasatan Saintifik dengan subtopik 1.1 Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, jom kita lihat apakah sains. So, sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. So, jom kita lihat beberapa contoh fenomena alam sekitar. Antaranya ialah kilat, pelangi, pembentukan embun, matahari terbenam. Kajian sains perlu dijalankan untuk memahami faktor dan cara fenomena ini berlaku. So, sekarang kita akan lihat satu soalan sudut uji minda. Soalan ini minta anda tandakan proses yang merupakan fenomena alam semula jadi. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, pertumbuhan bayi, penemuan ubat baharu, pembinaan bangunan pencakar langit dan juga kejadian siang dan malam. Agak-agaknya yang mana satu ialah proses semula jadi? So, jawapannya ialah pertumbuhan bayi dan juga kejadian siang dan malam. Seterusnya kita akan lihat kepada apakah kepentingan sains dalam kehidupan seharian. So, ada 4 kepentingan dalam perbincangan kita. So, yang pertama ialah bangunan tinggi. Sains menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. Yang kedua, satelit TV. Penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Ketiga, kaedah hidroponik, di mana sains ini dapat meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Dan yang keempat ialah vaksin. Penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Next, bidang sains. Ada 6 bidang sains dalam perbincangan kita, iaitu meteorologi, astronomi, geologi, kimia, biologi dan juga fizik. Okay. So, kita lihat fizik dulu. Fizik ialah kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Sebagai contoh, bidang kejuruteraan tenaga elektrik. Kedua, biologi. Biologi ialah kajian tentang benda hidup. Sebagai contoh, zoologi, mikrobiologi, fisiologi, botani. Ketiga, kimia. Kimia ialah kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Okay, contohnya bidang farmakologi, forensik, toksikologi. Next, geologi. Geologi adalah kajian tentang batuan, tanah dan mineral. Sebagai contoh, geokimia, geomorfologi, geofizik. Seterusnya, astronomi. Astronomi adalah kajian tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Okay, sebagai contoh, astrofizik. Dan yang terakhir ialah meteorologi. Meteorologi ialah kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Okay. Sebagai contoh, hidrometeorologi. Okay. Seterusnya, kita akan lihat kerjaya dalam sains. Pernah anda fikir tak? Apakah subjek yang perlu dipelajari untuk mencapai cita-cita? Kalau nak menceburi dalam bidang sains. Okay. So, kita akan bincangkan dalam bidang fizik, kerjaya dalam bidang fizik. Contohnya, ahli astronomi, ahli oceanografi, ahli meteorologi, guru, guru fizik, jurutera, engineer, ahli fizik. Dan seterusnya adalah bidang biologi. So, biologi kita boleh jadi guru biologi, kita boleh jadi doktor perubatan, kita boleh jadi ahli biologi, dan juga ahli botani, ahli geologi, ahli mikrobiologi dan juga ahli oceanografi. Next, kimia.
kerjayanya ahli farmasi, ahli forensik, ahli kimia, ahli oceanografi dan juga guru kimia. Next, geology. So, geology boleh juga jadi guru dan juga ahli geologi. Setelah kita lihat bidang dan juga kerjaya bidang sains, akhir sekali kita lihat inovasi teknologi. Kita lihat beberapa contoh hasil reka cipta sains. Antaranya ialah kereta, kapal terbang, komputer dan juga telefon. Jadi semua reka cipta sains ini membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. So, sekian sahaja perkongsian dengan cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.